Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Okey, cikgu harap semua dah bersedia untuk pelajaran pada hari ini. Okey, topik kita pada hari ini adalah tiada nyamuk, tiada penyakit. Okey, tiada nyamuk, tiada penyakit. Okey. Objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir video ini, setelah awak menonton video ini, okey, awak dapat menyatakan kembali apakah penyakit bawaan nyamuk, iaitu bagi penyakit demam denggi dan juga demam malaria. Okey. Pada akhir pengajaran ini, kita ulang balik pada akhir pengajaran ini, murid-murid dapat menyatakan kembali apakah penyakit-penyakit bawaan bagi demam demam denggi dan juga demam malaria. Okey, kita baca tentang dua penyakit, demam denggi, demam malaria dan juga dua jenis nyamuk, nyamuk Aedes, nyamuk Tiro. Kita ulang balik. Okey, kita belajar tentang dua jenis demam, demam denggi, demam malaria dan dua jenis nyamuk, nyamuk Aedes dan juga nyamuk Tiro. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan kepada pelajaran kita pada hari ini. Okey, kalau awak lihat pada gambar yang cikgu tunjukkan ini, awak amati betul-betul gambar ini. Siapa dapat teka apa gambar apa nama nyamuk tersebut? Okey. Okey, kalau siapa yang dicakap nyamuk Aedes, maka jawapannya betul. Tahniah, cikgu bagi tepukan pada awak. Okey, gambar yang cikgu tunjuk ni adalah gambar nyamuk Aedes. Okey, nyamuk Aedes ni kalau tengok badannya berbelang. Hitam putih, hitam putih. Bukan saja badan, kaki pun berbelang. Hitam putih, hitam putih. Kalau awak nampak lain kali next time awak pergi mana-mana, awak nampak nyamuk ni lah berbelang lah, hitam putih, badan dia, kaki dia, awak dah tahu dah nyamuk apa? Okey, betul, nyamuk Aedes. Okey, apakah penyakit bawaan nyamuk Aedes? Siapa tahu angkat tangan? Okey, cikgu anggapkan semua tahu. Okey, bagus. Jadi penyakit bawaan nyamuk Aedes adalah demam denggi. Ingat tu, siapa yang tak tahu tu, penyakit bawaan nyamuk Aedes adalah demam denggi. Okey, jadi macam manalah demam denggi ni merebak? Awak rasa-rasa macam manalah? Contohlah, A boleh terkena demam Aedes. Cikgu pun dah tercampur rasa ni. Macam mana A boleh kena demam denggi? Okey, cara dia merebak tu sebenarnya macam ni. Nyamuk Aedes betina, dia pergi gigitlah si Aminah ni. Aminah ni sebenarnya dah kena demam denggi. Kemudian dia dah gigit Aminah, dia terbang, dia gigit pula adik Aminah, Ali. Ali ni sebenarnya sihat. Tapi bila nyamuk tadi yang dah gigit Aminah yang ada demam denggi, dia dah hisap darah dan dalam badan dia sekarang dah ada virus denggi tu, dan bila dia pergi gigit pula si Ali, maka Ali pun akan terkena. Begitulah cara dia bagaimana demam denggi ini merebak daripada nyamuk yang menggigit orang yang memang sakit yang memang sakit denggi, kemudian dia menggigit pula, menghisap darah pula orang yang sihat. Maka begitulah cara dia merebak. Okey, jadi awak dah tahu cara dia merebak macam mana. Okey, macam mana cara dia merebak. Okey, sekarang kita nak tahu apakah gejala-gejala, tanda-tanda seseorang itu kena demam denggi. Okey, pertama sekali, dah nama pun demam, maka badannya panas. Yang pertama, badan panas, demam panas. Okey, yang kedua, muntah. Yang ketiga, sakit sendi. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, cirit-birit pula. Dan yang keenam, ruam pada kulit. Jadi ada enam simptom, 6 tanda, 6 gejala. Yang pertama tadi, badan panas. Okey, jadi suhu tinggi. Yang kedua, lepas badan dah panas, dia dah mula muntah. Kemudian dia sakit sendi. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, dia cirit-birit. Dan yang keenam, ruam pada kulit. Okey, boleh lihat pada gambar-gambar yang cikgu tunjuk ni. Jom kita ulang semula. Apakah tanda-tanda? Yang pertama tadi apa dia? Okey, betul, suhu tinggi, demam panas. Yang pertama demam panas. Yang kedua apa dia? Okey, muntah, betul. Yang ketiga, betul, sakit sendi. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, cirit-birit. Dan yang keenam, ada ruam pada kulit. Okey. Dah, okey, good. Okey, dah, awak dah menguasai. Jadi awak dah dapat beritahu cikgu, kan? Apa dia tanda-tanda, macam mana merebak. Okey, apakah nyamuk yang membawa penyakit ini. Okey, selesai. Sekarang kita akan pelajaran yang seterusnya, iaitu mengenai nyamuk Tiro pula. Okey, tengok pada gambar ni. Okey, tengok, cikgu ada tunjuk awak gambar di sebelah. Apa beza nyamuk Tiro dan juga nyamuk Aedes?
Ha, betul. Nyamuk tiruk tak berbelang-belang dan dia bukan hitam putih, tetapi kalau awak tengok betul-betul sebenarnya nyamuk tiruk ini dia berwarna kuning kekuningan dan saiz dia lebih kecil daripada nyamuk Aedes. Okey. Jadi macam mana cara dia merebak? Okey, senang je. Sama macam nyamuk denggi, demam denggi tadi. Sama. Daripada dia mengisap darah, menggigit orang yang memang ada penyakit. Kemudian dia gigit pula pada orang yang sihat. Maka begitulah cara dia merebak, penyakit tersebut merebak. Okey. Sekarang kita tengok tanda-tanda pula. Okey, tanda-tanda ada sedikit perbezaan. Okey, kalau cikgu lupa nak cakap. Jadi sekiranya nyamuk tiruk ni adalah boleh menyebabkan demam malaria. Kalau nyamuk Aedes tadi menyebabkan demam denggi, tapi nyamuk tiruk menyebabkan demam malaria. Okey, nyamuk tiruk ni juga dikenali sebagai Anopheles. Ingat Anopheles. Nyamuk tiruk juga dikenali sebagai Anopheles dan juga menyebabkan demam malaria. Okey, apakah tanda-tanda demam malaria? Yang pertama, demam panas. Yang kedua, letih. Yang ketiga, bengkak paru-paru. Yang keempat, sakit kepala. Okey, yang kelima, loya dan muntah. Dan yang keenam, menggigil. Jadi kalau awak amati semula video apa yang kata cikgu telah sampaikan tadi, awak dapat bezakan tak antara gejala demam denggi dan demam malaria? Okey, perbezaannya adalah kalau demam malaria ni menggigil, loya, muntah, kemudian bengkak paru-paru dan letih. Okey, jadi sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap dan cikgu harap objektif kita pada hari ini tercapai, iaitu murid dapat menyatakan penyakit bawaan nyamuk Aedes dan juga nyamuk tiruk. Okey. Murid dapat menyatakan apakah penyakit bawaan nyamuk Aedes dan nyamuk tiruk, dan juga murid juga dapat memberitahu menyatakan kembali cara-cara penyakit tersebut merebak serta gejala-gejala bagi demam denggi dan juga demam malaria. Okey, cikgu harap awak dapat info daripada apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Okey, jadi jangan lupa jawab kuis yang cikgu telah sediakan. Kuis adalah berdasarkan kepada apa yang telah cikgu sampaikan dalam video ini. Sekiranya awak dengar dengan teliti, dengar dengan baik, insya-Allah awak dapat menjawab kuis tersebut. Okey, sekian saja pada hari ini. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa kembali. Bye.